Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang lalu telah pun kita muraikan sifat orang yang bertakwa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga daripada kalimah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Yang mana infak ini merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama ataupun ciri yang pertama dan kedua berkaitan dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan manusia kan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan hablum minallah. Bukan sekadar orang bertakwa itu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga menjaga hubungan sesama manusia dengan cara menginfakkan, membantu dengan harta yang Allah anugerahkan kepadanya, maka diberikan bantuan kepada saudara. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyifat bahawa mereka yang memberikan bantuan kepada saudaranya seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Yang dimaksudkan ialah kita memberikan harta kita kepada orang lain, tetapi dengan nilaian yang sangat istimewa, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan analogi dan Allah Subhanahu wa taala yang sendiri menganugerahkan ganjaran daripada kebaikan tersebut. Maka Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan kepadanya, ganjaran kepadanya. Wa lahu ajrun karim. Dan bagi orang itu diberikan ganjaran yang sangat mulia. Dan antara pentafsiran ajrun karim ini iaitu ganjaran yang mulia ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, At-Taghabun pada ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi dan wa may yuqa syuhha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara daripada dirinya sikap bakhil, kikir, maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may yuqa syuhha an nafsihi, kata siapa yang dijauhkan daripada dirinya daripada sifat bakhil, sifat kikir, maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang berjaya. Adapun pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang keempat, disebutkan lagi dua sifat orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Kaf di sini kepada engkau merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablik, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau wahai Muhammad, yakni daripada kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu. Kan wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka kan yakin dengan pertemuan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara komponen yang paling penting dalam diri seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berimannya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan rukun iman yang penting. Dan beriman kita juga dengan apa yang diturunkan bersama-sama dengan baginda, iaitu Al-Quranul Karim. Yang mana tuan-tuan, walaupun dalam ayat ini disebutkan dari tertib ialah disebutkan Al-Quran terlebih dahulu kan? Mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, yakni Al-Quran, dan beriman dengan kitab-kitab sebelumnya kan? Kalau dari segi susunan, kemungkinan akan didahulukan penyebutan akan kitab-kitab terdahulu, barulah dinyatakan akan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini datang kemudian. Tetapi menunjukkan bahawa inilah merupakan di antara keagungan Al-Quranul Karim sebagai membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan juga sebagai penjamin bahawa kandungan yang berada dalam kitab
dahulu seperti mana yang ada dalam Al-Quranul Karim yang berkisah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inzal ini diturunkan juga menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim. Bila mana kita menyebutkan penurunan Al-Quran kan datangnya daripada atas, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkannya, yakni Al-Quranul Karim, pada malam Al-Qadar. Yang mana penurunan Al-Quran ini berlaku dengan dua peringkat. Yang pertama ialah daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kan, dan penurunan ini berlaku secara sekaligus kan pada malam Al-Qadar. Adapun penurunan yang kedua kan diturunkan daripada sama'id dunia, daripada Baitul Izzah ataupun daripada langit dunia ini, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan selama 23 tahun secara beransur-ansur. Maka inilah penurunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni akan Al-Quranul Karim. Dan begitu juga kita beriman dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kan yang menjadi sumber pendalilan hukum dalam kehidupan kita, Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir, maka ia dianggap sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber rujukan kedua setelah mana Al-Quranul Karim. Jadi pada ayat ini tuan-tuan menunjukkan bukan saja kita perlu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dan apa yang diturunkan bersama dengan Nabi iaitu Al-Quran, juga merupakan kesempurnaan iman yang tidak lengkap dengannya ialah kita beriman juga dengan nabi-nabi terdahulu. Seperti mana yang kita baca dalam akhir surah Al-Baqarah, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kan, orang yang beriman ini yang beriman pada Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul-rasul, dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin seorang yang mengatakan dia beriman kepada Nabi tetapi tidak beriman dengan nabi-nabi selain baginda sallallahu alaihi wasallam, maka keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala membidas golongan ahli kitab yang enggan beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mereka pengetahuan berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu, berimannya mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi bila mana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka mereka enggan untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah orang yang kan kafir. Kan, pada ayat dalam surah An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya mereka yang kufur pada Allah dan juga rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kan, mereka membeza-bezakan rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia. Mereka menyatakan kami beriman kepada sebahagian rasul dan hanya kufur kepada sebilangan kecil saja. Dan mereka menginginkan kan antara iman dan kufur itu terdapatnya jalan, kan, yang mana mereka mengambil jalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang yang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih yang menghinakan mereka. Jadi tuan-tuan, berimannya kita kepada kitab-kitab terdahulu, sama ada yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim seperti mana kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga apa yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam iaitu kitab Zabur. Dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam iaitu kitab Injil. Kita beriman walaupun mungkin tidak melihat akan fizikal kitab tersebut. Berimannya kita dengan sebagai apa yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim, membenarkan apa yang pernah diturunkan dalam ketiga-tiga kitab ini. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Kan, yang al-kitab yang dimasukkan di sini ialah Al-Quranul Karim. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Muhaimin maksudnya ialah yang mengawasi, yang menjaga keaslian kandungan kitab-kitab yang terdahulu. Maka itulah Al-Quranul Karim.
Dan juga di antara yang diturunkan juga ialah lembaran-lembaran ataupun dikenali dengan sahifah, dan jamaknya ialah suhuf, kan. Dan ini iaitu lembaran-lembaran ini ialah kandungan intisari wahyu itu lebih sedikit daripada kitab. Seperti mana kita sentiasa membaca dalam, kan, kita dengar imam membaca pada solat witir, kan, dibaca suratul A'la, ataupun pada surah yang dibaca pada solat hari raya. Antara sunnah ialah membaca suratul A'la. Pada pengakhiran suratul A'la disebutkan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Semua itu yakni kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam ayat yang seberikutnya berkaitan dengan kekalnya hari akhirat, betapa baiknya dan lebih utama untuk kita mengejar akhirat, dan segala macam kebaikan disebutkan dalam lembaran-lembaran yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa AS. Lalu Allah menyatakan inna hadza la fis suhufil ula. Apa yang pernah disebutkan ini disebutkan dalam lembaran-lembaran yang diturunkan tadi. Lembaran ialah, kan, intisari yang lebih kurang bilangannya daripada kitab. Dan yang membezakan lembaran dengan kitab juga ialah lembaran ini lebih kepada mawa'id, lebih kepada peringatan-peringatan, dan tidak diperincikan akan hukum hakam syariat. Adapun kitab-kitab terdahulu Zabur, Taurah dan Injil diperincikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat manusia. Contohnya kepada umat Nabi Daud, kepada Bani Israel, dan juga kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Adapun lembaran ini, kan, bilangan yang lebih sedikit dan hanya itu berkaitan dengan mawa'id, iaitu peringatan dan juga pengajaran, kan, dalam mereka menelusuri kehidupan. Dan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, suhuf Ibrahim wa Musa. Diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan, pada Nabi Musa alaihissalam terdapatnya kitab Taurah, dan juga diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah sahifah ataupun suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Jadi tuan-tuan, kita beriman dengan sesungguhnya apa yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi dalam yang sama tidaklah dituntut untuk kita mencari kitab tersebut, kerana yang ada pada hari ini merupakan kitab yang telah pun diubah, yang telah dikhianati oleh manusia-manusia yang dan mengubah isi kandungan kitab yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kejahatan mereka yang mengubah ini dalam surah Al-Maidah, kan, yuharrifuna al-kalima mawadhi'ah. Mereka telah melakukan tahrif, telah mengubah maksud, kan, mengubah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan mereka ubah mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Jadi tidaklah dituntut untuk kita mencari kitab tersebut. Pernah pada zaman Nabi SAW, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Sayyidina Umar Al-Khattab menjumpai cebisan daripada kitab Taurah, iaitu kata Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Al-Khattab ata Nabi SAW bi kitabi asabahu min ba'di ahli kutub. Kan, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dengan satu tulisan yang diperolehi daripada ahli kitab. Jadi tuan-tuan, kita mengetahui bahawa suasana di Madinah Al-Munawwarah kebanyakan mereka, kan, sebilangan daripada mereka ialah ahli kitab. Lalu Nabi SAW didatangi oleh Umar dengan membawa, kan, cebisan daripada nukilan ataupun yang disimpan oleh ahli kitab tadi. Dan juga Sayyidina Umar kemudian faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba wa qala. Lalu Sayyidina Umar membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu murkalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi murka dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, iaitu membaca lembaran ataupun cebisan daripada kitab Taurah tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Adakah kamu masih keliru tentangnya wahai, kan, anak kepada Khattab, merujuk kepada Sayyidina Umar. Lalu Nabi SAW menyatakan, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah la tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'uni. Nabi SAW menyatakan, adakah kau masih keliru wahai Umar?
kan, demi Allah sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan suatu agama yang suci lagi bersih. Usahlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang satu perkara yang jika diberitahu kepada kamu tentang satu kebenaran, kamu mendustakannya, atau diberitahu kepadamu satu kebatilan, kamu membenarkannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika sesungguhnya Nabi Musa AS masih hidup. Tapi ini merupakan satu penekanan Nabi SAW, walaupun Nabi Musa AS telah pun diketahui kan telah pun wafat. Tetapi sekiranya Nabi Musa hidup pada ketika itu, tentulah tidak ada pilihan kepada baginda melainkan bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi di sini menunjukkan tidaklah dituntut untuk kita mencari kan lembaran-lembaran ataupun kitab-kitab tadi. Cukup dengan beriman, dan juga Al-Quran ini menasahkan kitab-kitab terdahulu. Kerana itu penyebutan Al-Quran ini didahulukan berbanding dengan beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Di samping kita menyebutkan keutamaan Al-Quran Karim, disebutkan pada awalnya yu'minuna bima unzila ilaik, kan? Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan Al-Quran terlebih dahulu menunjukkan keagungan Al-Quran, dan juga secara tidak langsung seolah-olah isyarat menunjukkan Al-Quran ini telah pun menasahkan, kan, telah membatalkan apa yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu hanyalah relevan, satu-satunya kitab yang relevan sehinggalah ke hari kiamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jaminan tidak diubah, tidak akan mampu diubah Al-Quran ini, kan, sehinggalah ke hari kiamat. Seperti mana dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan kamilah yang akan menjaga sehingga ke hari kiamat. Menariknya Al-Quran ini kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia, dan tidaklah menjadi satu ataupun tidak sekali-kali orang yang membaca Al-Quran ini merasa jemu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Maka inilah diantara i'jaz ataupun diantara kehebatan Al-Quranul Karim, yang bukan saja membacanya dianggap sebagai ibadah, bahkan syariat ini merupakan syariat yang sempurna, yang mana syariat inilah yang akan dipelihara sehinggalah ke hari kiamat. Berbanding dengan kitab-kitab terdahulu yang mempunyai tempoh masa, bila mana datangnya Al-Quranul Karim telah pun menggantikan kitab-kitab sebelum itu. Jadi di sini merupakan peranan untuk kita beriman dengan keseluruhan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membawa risalah yang sama, risalah yang konsisten sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah dengan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan menjauhi manusia daripada perbuatan syirik dan perbuatan yang mencalakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara ciri yang keempat yang disebutkan dalam awal surah Al-Baqarah. Mereka yang beriman dengan engkau wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada engkau, dan juga rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang terakhir disebutkan dalam ayat ini ialah wabil akhirati hum yuqinun. Dan adalah mereka dengan hari akhirat mereka akan yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari akhirat ini tuan-tuan, di antara berimannya kita dengan hari kiamat merupakan rukun iman. Bahkan di kalangan ahli kitab juga beriman dengan kewujudan hari tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kalimah hum, mereka, sebagai satu bentuk taukid bahawa tidak sekadar beriman, tetapi cukup berkeyakinan bahawa adanya pertemuan hari tersebut. Seperti mana tuan-tuan mungkin ada di kalangan yang belum pernah sampai ke Mekah, tetapi sangat yakin bahawa Kaabah itu wujud, berada di Mekah. Begitulah keadaan manusia yang sangat mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dia meyakini adanya hari kiamat, tetapi sentiasa mempersiapkan amalan dan juga memerhatikan tingkah lakunya, kerana dia berkeyakinan setiap apa yang dilakukan dalam setiap detik kehidupan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang bersangkut paut dengan hari kiamat, ketika mana kita dimatikan, beradanya di alam kubur, maka kita berkeyakinan bahawa terdapatnya kan azab ataupun nikmat sepanjang berada di alam kubur. Kan satu alam yang dinamakan sebagai transit sebelum kita dibangkitkan semula. Berimannya kita juga dengan dibangkitkan daripada kubur, akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan akan ditimbang amalan kita, diberikan buku catatan itu sama ada daripada arah sebelah kanan ataupun daripada belakang. Dan berimannya kita juga dengan
setiap manusia ini akan melalui titian sirat, sama ada berjaya ataupun sebaliknya. Dan kesemua ini terampung padanya dengan beriman dengan hari akhirat, kan? Hari yang mana manusia akan ditimbang segala amalannya. Jadi tuan-tuan, itulah yang boleh kita sebutkan berkaitan dengan sifat keempat dan kelima pada hari ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya sama-sama kita akan huraikan secara lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan wabil akhirati hum yuqinun, dan kemudian pujian dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala mereka yang berjaya mempersiapkan dengan kelima-lima perkara ini, maka Allah menganugerahkan mereka hidayah yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala kan mengumpulkan mereka dan juga telah pun memberikan kejayaan yang besar di dunia dan akhirat. Kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-muflihun, wa ulaika humul al-muflihun. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa barakatuh. Na'udzu bika min syarri ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma ba'dahu. Allahumma inna na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dia nak pergi luar Kuala Lumpur. Terima kasih.